kita dah belajar tentang lokasi dan perkembangannya, iaitu ramai cakap apa? Oh, tamadun Rom bermula di Sungai Tiber kan? Kita belajar kan minggu lepas, iaitu bermula di Sungai Tiber. Tiber je kan. Jadi saya suka Tiba-tiba ada sungai kan. tiba pun ada sungai. Itulah masalahnya. Okey, kita lihat di sini dan kita lihat tamadun Rom terkenal dengan binaan-binaan dia. Dan binaan-binaan ini kerana apa? Kerana manusia-manusia dia, orang-orang tamadun Rom ini, dia ada dua orang yang hebat, iaitu Marco Vitruvius, iaitu seorang arkitek, dan juga Marcus Vicinius Agrippa, iaitu salah seorang pemerintah lah. Dan kita dah belajar ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom, iaitu tamadun Rom kebiasaannya dia ada bumbung dengan ada struktur melengkung, kemudian ada kubah berbentuk bulat, kemudian saiz dia yang besar, kemudian ada gunakan siling, dan juga kalau kita lihat ada penggunaan marmar, hiasan dalaman, batu dilepa dengan simen dan juga tiang gaya Yunani. So, hari ini kita nak lihat iaitu binaan-binaan yang telah dibina oleh orang-orang tamadun Rom. So, kita nak lihat di sini pada mula-mulanya iaitu kita nak belajar tentang Colosseum. So Colosseum inilah yang cikgu dah tunjukkan dengan kamu yang video awal-awal tadi. Video awal-awal tadi tu iaitu tentang Colosseum, iaitu di mana tempat untuk para pahlawan, iaitu gladiator bertarung. Bertarung kat situ dan kita lihat ramai para penonton suka menonton pertarungan-pertarungan itu. Walaupun ianya menyebabkan kematian, pembunuhan, tetapi itulah hiburan semasa tamadun Rom dulu ya. Macam mana diorang boleh berhibur dengan pembunuhan-pembunuhan tu ya. Baik, kita lihat Colosseum. Oh ya ke Eldira? Oh, pernah masuk Colosseum Bagus. Okey, sebenarnya kami pun pernah masuk Colosseum, iaitu pada kelas sebelum ini kita orang pergi Colosseum. Kita orang masuk dalam, kita orang tengok Free-free kiri je, tak kanan. bayar. Free je. Okey, kita tengok. Oh, jejak cikgu ya. Oh, okey. Baik. So kita lihat Colosseum ya. Colosseum ni adalah satu binaan yang melambangkan, dia adalah lambang keagungan tamadun Rom yang dijadikan tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Gladiator Gladiator tu pahlawan dalam tu kan. Ya, betul, pahlawan-pahlawan itu. Jadi struktur binaan Colosseum ini tinggi dia sampai 50 meter panjang. Lebar 156 meter dan juga luas keseluruhan bangunan itu adalah 2.5 hektar dengan kawasan arena seluas 85 meter dan 54 meter. Ya betul. Sebenarnya, ya betul. Kalau ada yang bertanya, cikgu, memang Colosseum ni dibina macam ni ke? Memang dia bina separuh macam ni. Supaya apa? Supaya ianya akan membalas ataupun kita kata menyebabkan pantulan bunyi. So pantulan bunyi sebab dulu tak ada mikrofon. So mereka kena bercakap kuat daripada tengah-tengah stadium tu ya, tengah-tengah Colosseum. Jadi dengan cara bentuk bulat begini, maka apa tahu? Maka bunyi itu akan melantun dan semua orang akan boleh dengar apa yang dicakap dari tengah-tengah Colosseum itu. Nampak tak? Tapi Orang kalau dulu-dulu ada orang duduk kat tepi yang hujung tu nanti boleh jatuh mati ya. boleh jatuh memang mati. Tak pernah lagi jatuh hidup. Jatuh memang mati. Okey, baik. Baik. Kemudian di sini kita lihat memang dia besar dan sekali dia boleh muatkan 50,000 orang pada satu-satu masa. Wish, besar ni. Colosseum ini ada sistem pengurusan penonton yang setanding dengan stadium pada zaman moden. Maknanya stadium zaman moden sekarang ni, stadium-stadium bola sepak kat Barcelona ke, dekat Madrid ke, dekat England kan. Semua stadium itu tiru bentuk Colosseum ini. Tiru bentuk Colosseum ini sebenarnya ya. Dan terdapat 80 pintu masuk serta tempat duduk penonton yang dibina bertingkat-tingkat. Dan binaan ini dimulakan oleh Raja Vespasian, ingat Raja Vespasian ini, dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 84
Masihi. So kita ada dua nama dekat sini, Raja Vespasian dan juga Titus. Inilah orang-orang yang terlibat dalam pembinaan Colosseum ini. Baik. Binaan yang kedua ialah Pantheon. Kita dah tengok hari tu Pantheon, di mana Pantheon ini adalah binaan yang berkubah. Maknanya yang ada tutup berkubah tu yang terbesar Cikgu, di dunia. Pantheon ni macam tempat dia macam kat Athens ke yang apa dah tempat dia. Ini memang di Rom sebenarnya. Sebenarnya Rom dengan Yunani dia punya binaan lebih kurang aja. Dia macam lebih kurang aja. Macam sama. Macam sama. Patutlah Memang dapat betul. macam serupa. Binaan berkubah yang terbesar di dunia ni digunakan sebagai Pantheon ini adalah tempat penyembahan dewa-dewa, dewa-dewi masyarakat Rom. Ya betul Zahra. Sebenarnya mereka inspired. Sebenarnya Rome inspired by Yunani. Yes. Rome sebenarnya inspired by Yunani. Okey. Ya, Amar Qawi. Baik, pada awalnya Pantheon telah dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa pada tahun 27 sebelum Masihi, namun dia musnah dalam kebakaran. Kemudian Pantheon dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 Masihi. Memang, kebanyakan bangunan-bangunan di Rom ni memang cantik-cantik. Memang cantik-cantik. Binaan dia besar-besar dan cantik-cantik. Dan Pantheon dibina dengan mengambil gaya binaan zaman Yunani. Nampak tak? Walaupun Pantheon ni di Rom, di Rom, dia bina di Rom ni. Tetapi dia punya binaan, cara binaan dia ambil gaya binaan Yunani. Di Athens semua tu kan. Terutama di bahagian hadapan yang mempunyai tiang yang kukuh. Yang mana satu cikgu? Inilah dia. Nampak tak tiang-tiang ni? Ini tiang-tiang ini dipanggil tiang-tiang Yunani. Tiang-tiang Yunani. Ini ditiru daripada tamadun Yunani. Yang tinggi-tinggi ni kan. Tu tamadun Yunani lah. Okey. Dan atap Pantheon pula merupakan kubah bersaiz besar dengan diameter dia 43 meter. Ui, besar ni. Dinding Pantheon pula dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen. Maknanya yang ditampal dengan simen. Puncak Pantheon mempunyai ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus berukuran 13 meter lebar yang membolehkan cahaya masuk menyinari ruangan dalam binaan ini. Jadi hari tu kita telah pergi kepada Pantheon, tapi mungkin ramai yang tak sempat masuk kot masa tu, iaitu ramai yang mungkin bercuti pergi ke mana-mana entah, jadi tak sempat nak masuk kelas kita. Jadi tak sempat nak pergi melawat Pantheon. So kita hari ni sekali lagi kita nak tengok kat manakah Pantheon tu dan macam mana rupa bentuk Pantheon itu. So sekali lagi hari ini kita akan terbang sekali lagi. Mode kita adalah mode kapal terbang. Kita akan bertukar mode, iaitu mode kapal terbang. Mana pula mode kapal terbang? Okey. Mode kapal terbang. Okey. So sekarang kita akan pergi ke di sini. Cikgu pakai seatbelt cikgu. Pakai seatbelt. Okey, aeroplane Okey. So sekarang kita akan pergi ke Pantheon. Sedia untuk kita terbang. Okey, kita terbang kapal terbang Muslim. Razan. Okey. Inilah dia Pantheon. Sekejap je. Kalau orang nak pergi ke Rom ni naik kapal terbang berhari-hari, kita tak sampai seminit je. Tak sampai 5 seminit. saat pun. Inilah dia Pantheon. Nampak tak? Daripada tingkat atas dan ada lubang ke atas tu. Nampak lubang kat terbumbung tu, lubang itu dipanggil oculus. Untuk membenarkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan itu. So inilah dia dikatakan sebagai Pantheon, dan kita pernah lihat di dalamnya dan kita pernah turun ke bawah untuk kita melihat di bahagian hadapan dia sebenarnya macam mana. So kita lihat ini bahagian dalam. Ini bahagian dalam Pantheon. Pantheon sekarang ini telah ini bertukar menjadi gereja. Sekarang ni Pantheon ini telah bertukar menjadi gereja dan menjadi tempat pelancongan awam lah, di mana ramai orang datang
untuk melancong ke tempat ini. Dan kalau kita lihat dekat atas ni ada binaan-binaan, okey, dia punya corak-corak dia dan siming, dan atas sekali ada lubang. Lubang ini dipanggil oculus. Lubang ini dipanggil oculus untuk apa? Untuk membenarkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan ini. Jadi inilah dia yang dikatakan sebagai Pantheon dan dulu dijadikan tempat penyembahan dewa-dewi tamadun Rom. Penyembahan dewa-dewi tamadun Rom. So inilah dia. Besar Dia punya binaan, ukiran dia memang cantik-cantik. Inilah kelebihan orang-orang tamadun Rom. Mereka pandai untuk membina bangunan-bangunan yang besar-besar seperti ini. Dan ini adalah pintu masuk dia lah. Pintu masuk Pantheon itu. Okey. Jadi kita telah melawat Pantheon itu dan tahu bagaimana bentuk dia, ada lubang ke atas tu kan. Seperti mana yang kita belajar dalam buku teks tadi yang ini. Okey, ada ruangan terbuka sebagai oculus berukuran 13 meter lebar yang membolehkan cahaya masuk menyinari ruangan dalam binaan ini. Okey. Kemudian kita ada lihat baru-baru ni iaitu amphitheater. Amphitheater ini sebenarnya adalah binaan ini merupakan Colosseum yang mini ataupun Colosseum kecil. Ataupun sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan seni ataupun pertunjukan dan juga gladiator. Amphitheater ini berbentuk lingkaran. So kalau kita lihat di sini betul lah di mana persembahan, orang-orang yang buat persembahan akan dibuat di tengah-tengah ni ya. Tengah-tengah Cikgu Lorik kan ni, orang-orang akan buat persembahan di sini, manakala para penonton akan menontonnya di tempat duduk di tangga-tangga ini, seperti tangga ni kan. Inilah tempat mereka duduk. So ini dipanggil amphitheater. Amphitheater. Dan kalau ikutkan untuk tamadun Rom terdapat 230 amphitheater. Maknanya ada 230 stadium macam ni. 230 stadium kecil yang macam ni dekat Rom. Banyak gila. 230 ya. Dan ianya dibina di seluruh Empire Rom dengan mempunyai pelbagai saiz. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang boleh muat sampai 20,000 orang, ada yang boleh muat sampai 30,000 orang, ada yang boleh muat 5,000 orang je. Macam mana diorang bina? Diorang bina menggunakan susunan batu bata dan mereka ada arkitek. Jangan lupa mereka ada arkitek. Arkitek-arkitek mereka lah yang telah merangka dan plan macam mana nak buat amphitheater ni. Dan kalau kita lihat, lama ke nak bina? Lama kot. Dan amphitheater yang terkenal termasuklah amphitheater di El Jem, Tunisia, yang boleh memuatkan 16,000 orang, dan juga di Arles, Perancis, yang boleh memuatkan 20,000 orang. Baik, mungkin para pelajar akan tertanya, cikgu, kata tamadun Rom, tapi kenapa amphitheater ada kat Tunisia dan kenapa amphitheater ada kat Perancis? Itu bukan negara lain ke cikgu? Harus diingat, dulu Rom besar. Rom ni dulu, kerajaan Rom sangat besar, sampaikan daripada Itali sampai ke England. The Perancis, England, itu semua dulu dipanggil tamadun Rom. Besar tak besar lah. Sampai ke England, tamadun Rom. Jadi sebab itu, di mana kawasan-kawasan yang ada tamadun Rom, orang-orang Rom akan membina amphitheater ni. Sebab tu amphitheater ada di Perancis, kemudian ada di Tunisia. Jadi kewujudan binaan amphitheater di seluruh wilayah Rom ini menjadi bukti nyata tentang pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman ini, yang mana mereka ni rupa-rupanya menggemari, menyukai aktiviti di luar rumah. Mereka tak suka duduk rumah. Mereka suka lepak kat luar rumah. Mereka suka berkumpul. Kalau ada ni sekarang, kalau ada COVID ni memang tak ada orang. Ya betul. Tetapi kita harus ingat, kenapa cikgu dia orang suka lepak di luar rumah?
Sebab cuaca mereka ni nyaman. Cuaca mereka tak panas sangat dan jarang-jarang hujan. Kemudian cuaca dia sejuk macam Cameron Highland. Jadi mereka suka lepak kat luar. Cuba dia punya cuaca macam kat Malaysia. Tengah hari panas, kan. Dengan panas teriknya kan. Kemudian korang ajak jom lepak luar. Nak? Memang tak lah kan. Panas gila. Memang taklah nak keluar. Kan? Memang panas kamu kan. Jadi itulah yang berlaku kepada tamadun Rom. Mereka suka aktiviti-aktiviti di luar rumah. Seperti menonton teater di amphitheater. Kemudian, satu lagi yang kita nak lihat iaitu adalah aqueduct. Aqueduct ni apa cikgu? Aqueduct ni sebenarnya adalah, kita lihat sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik melambangkan teknologi dan kejuruteraan Rom, engineering Rom. Aqueduct ni sebenarnya berfungsi membekalkan air ke rumah-rumah kediaman di sekitar bandar dalam Empire Rome. Dia macam air paip lah. Macam paip ke rumah-rumah kan. Tapi dia orang tak pakai paip, dia orang pakai benaan kau. Dan air dari aqueduct inilah disalurkan ke tempat mandi awam dan benaan-benaan utama di Rom. Termasuklah dihantar ke Colosseum sewaktu acara gladiator diadakan. Sewaktu gladiator tengah bertarung, dah tentulah ramai orang datang nak menonton. Jadi bila ramai orang datang menonton, mestilah ramai yang nak gunakan, nak air minum, nak pergi toilet. Jadi disalurkan air dari aqueduct ini ke Colosseum. Hebat ya. Dan aqueduct pertama dibina gladiator. Gladiator itu ialah pahlawan-pahlawan yang bertarung di Colosseum. Itu gladiator, pahlawan-pahlawan ya. Baik, aqueduct pertama dibina iaitu di Aqua Appia pada tahun 312 sebelum Masihi dengan panjangnya 16 km. Marcus Agrippa merupakan antara jurutera Rom yang bertanggungjawab membina aqueduct seperti Aqua Virgo yang dibina pada tahun 19 sebelum Masihi. Dan aqueduct dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek mutu sumber air yang ada, aliran air dan lokasinya. Aqueduct yang termasyhur ialah Pont du Gard di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Inilah dia. Pont du Gard. Dia sebenarnya saluran air. Kalau kita lihat saluran air dekat mana? Saluran air tu kat atas ni. Air tu akan mengalir ke atas tu. Dan diteruskan lagi kat atas ni pun ada satu lagi tingkat air mengalir ke atas tu. Air mengalir ke atas tu. So itulah fungsi aqueduct. Dan kalau kita lihat di sini, inilah dia contoh air daripada empangan akan dimasukkan ke dalam lubang periksa ini dan bak pengendapan serta juga saluran tertutup di sini dan juga ada bak penampungan ke arah kota. So inilah dia dikatakan sebagai aqueduct. Aqueduct ya. Itu so kita dah lihat di sini apa tahu? Colosseum, kemudian Pantheon dan juga aqueduct. Ya betul, maksudnya daripada dulu lagi tamadun Rom memang dah ada sistem air. Sistem air dah ada ya. Hebat tamadun Rom ni. Sistem saliran air. Ya, sistem saliran air, betul. Dan juga Rom juga membina jalan raya. Kalau kita lihat jalan raya mula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi dengan tujuan untuk menghubungkan bandar-bandar utama bagi memudahkan pergerakan tentera serta sebagai sistem pengangkutan. Oleh sebab matlamat asas adalah untuk kegunaan tentera, jadi jalan raya tersebut akan dibina secara berlapis-lapis. Maknanya menggunakan mula-mula buat batu besar dulu. Tanam batu-batu besar dulu. Kemudian ditanam pula batu kecil ke atas dia. Kemudian ditampal pula dengan batu kerikil supaya jalan tu tahan dan kuat menahan beban serta pergerakan pasukan tentera.
Luas jalan raya ini biasanya 4 kaki, okey, tak besar pun, okey, dan 4 kaki tebal dan 20 kaki lebar. Dan terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan satu kawasan lain. Macam batu kilometer kat tepi highway lah kan. Kan kat tepi highway kalau kita lalu ada batu tulis kilometer kan. 110 kilometer Kuala Lumpur. Kemudian 120 kilometer Kuala Lumpur. Itu batu tanda. Itu batu tanda ya. So Rom dulu, jalan raya di Rom pun dah ada batu tanda tu tau. Dah ada batu tanda dan di tepi jalan raya dibina longkang bagi mengalirkan air agar tidak bertakung di atas jalan raya. So kalau kita lihat inilah jalan raya Rom yang kalau kita lihat dibina dengan menggunakan batu-batu yang disusun untuk memudahkan pergerakan tentera-tentera bergerak membawa barangan. Jadi itu jalan raya di Rom. So binaan yang kita dah lihat untuk Tamadun Rom ialah apa? Iaitu yang pertama Colosseum, Pantheon, kemudian Aqueduct dan juga jalan raya. Seterusnya kita nak lihat iaitu berkaitan dengan tembok pertahanan. Tembok pertahanan ni, kalau kita lihat di sini, diorang ada membina tembok. Kalau kita lihat, ada bau kopi ya. Ada bau kopi yang kuat. Dan dia semakin hampir. Ada kopi tak boleh bau Kopi telah sampai. Baunya. Thank you sayang. Okay. So ada kopi. Masalahnya ada kopi dalam pistol. Korang ada? Ada kopi dalam pistol. Sangat. Kopi dalam pistol. Nak tengok? Kopi dalam pistol. Korang ada? Tak ada. Kopi dalam pistol. Orang headshot keluar darah ni. Headshot keluar kopi. Kopi dalam pistol. Ini dulu pistol jangan bagi tahu orang ya. Dulu cikgu James Bond. So pistol ni dulu diguna masa filem-filem James Bond dulu. Sekarang dah berhenti jadi James Bond, pistol ni simpanlah buat jadi cawan. Inilah dia. Dia dah retire kan, jadi cawan dah. Dah retire dah. Sekarang ni James Bond mengajar sejarah aje. James Bond mengajar sejarah. Rafi Bond pun boleh juga Arif Leo. Okey, Rafi Bond ya. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, tembok pertahanan. Di mana kita lihat tembok pertahanan. Pembinaan tembok pertahanan bertujuan sebenarnya untuk melindungi tamadun Rom daripada serangan-serangan musuh. Dan tembok ini juga menjadi pemisah antara kawasan yang terletak di bawah kekuasaan Rom dengan kawasan yang bukan wilayah Rom. So, seni membina tembok pertahanan telah bermula pada tahun 1100 Masihi dengan gunakan batu yang disusun memanjang serta mencapai ketinggian sehingga 5 meter. Tingginya 5 meter ya, tembok ni. Dan ada beberapa kubu-kubu kecil yang dikenali sebagai Mile Castle dalam jarak sebatu ataupun 1.6 km setiap satu. Dan kubu kecil ini akan menempatkan tentera-tentera yang mengawal tembok tersebut. Dan tembok yang terkenal ialah tembok Hadrian di Britain yang dibina pada tahun 122 Masihi oleh Maharaja Hadrian. Dan panjang tembok ini ialah 117 km dan setinggi 5 meter. Baik. Sekali lagi, cikgu nak ajak kamu pergi ke tengok untuk kita tengok tembok Hadrian tu. Ada ke Hadrian punya Hadrian Wall tu? Okay. Hadrian Wall. Jadi kita akan terbang dan kita akan melihat Hadrian Wall itu. Okay. Jom kita lihat Hadrian Wall. Okay. So, masuk kapal terbang balik. Okay. So, Hadrian Wall ini sebenarnya besar tapi sekarang ni tinggal kecil je lah kan. Inilah contoh Hadrian Wall. Tinggal ini je lah. Hadrian Wall-nya dah tak besar dah. Tinggal ini je. Yang lain-lain tu banyak dah runtuh. Okay. Kalau kita turun sini, kita tengok apa yang ada pada Hadrian Wall ni. Okay. Ni bentuk dia. Nampak? Inilah dikatakan sebagai tembok-tembok Hadrian. Iaitu tembok ini
memisahkan antara tamadun Rom dengan tamadun yang lain. Maknanya kerajaan Rom sebelah sini, yang sebelah sini mungkin kerajaan maksudnya lain. yang tu macam border lah. Ya, betul, dia macam border. So border dia dibina tembok. Okey, wall ni sebenarnya banyak dah runtuh. Sebenarnya dia tinggi 5 meter, Tapi sekarang oleh kerana dah orang kata apa, dah 2000 tahun kot. Bila dah berusia 2000 tahun, what do you expect? Mungkin dah banyak runtuhan, dah banyak hakisan berlaku. Jadi tinggal yang ini je lah yang ada. Tinggal yang ini je lah yang tinggal. Jadi inilah dikatakan sebagai Hadrian Wall. So kalau kita tengok, nampak tak dekat sini? Banyak dah runtuh dah ni. Nampak? Banyak dah runtuh, tinggal kesan-kesan aja. Okay, Hadrian Wall. So ini dibina semasa tamadun Rom. Betul, cantik tempat ni. Kalau kita tengok, ini dia. Cantik tak tempat dia? Wah, cantiknya. See? Macam kalau kita zoom sikit, cantik. Kan? Bergunung Kat ganal, situ mestilah ada lembu kan. berbukit bukau. Kalau kita tengok, cantiknya. Cantiknya rumput. Nak baring kat rumput tu. Rumput. See? Rumput dengan cloud saja kan. Tapi batu tu buruk. Itulah. Batu tu buruk. Tapi kalau kita tengok, dia punya pemandangan memang cantik. Tak, kita sekarang ni kamu tahu kat mana ni? Kita ni walaupun ini adalah dikatakan sebagai kita kata sebagai tembok Rom, okey, tapi kita bukan berada di Rom tau ni. Ini bukan dekat Rom tau. Ini kat mana, cikgu? United Kingdom. Kita sekarang ni kat Hadrian Wall ni, kita berada di mana? Kalau kita lihat betul-betul, kita zoom out, kita sekarang berada di England. Di England. Ya, nampak tak tu? Di England. Kita berada di England sekarang ni. Sekejap, kalau dinding tu benda border untuk Roman. Ya, betul. Tapi bukan Rom kat Itali. Memang Rom kat Itali. Itulah cikgu cakap. Sebenarnya Rom dulu besar. Rom dulu besar. Jadi oleh kerana dia besar tu menyebabkan pening sudah. Okey. Faham. Tak apa. Cikgu akan ulang balik. Don't worry. Pening sudah pening. Ada juga yang pening. Okey. So bukan. Dia macam ni. Jom kita tengok Okey, Rom kat mana? Dekat Itali kan? Rom kat Itali. Okey, Rom kat Itali kat sini. Dulu, okey, kawasan tamadun Rom itu bermula daripada kawasan Itali ni, okey, sampai ke Greece ini, sampai sini, kawasan ni semua sampailah ke sini. Sampai ke sini. Ni semua adalah tamadun Rom. Sampai ke sini dan bawah ni. Tu dia. Nampak tak? Betul. Itulah dia tamadun Rom, termasuk dengan France. Besar. Tamadun Rom tu besar. Tamadun besar. So, salah satu kawasan dia ialah sampai ke England tau. Dan bila sampai ke England, kalau kita lihat, dia membina tembok ini untuk apa? Memisahkan, okey, Hadrian Wall ni, sebelah sini ini adalah Rom, yang sebelah sana tu itu bukan Rom. Itu negara lain. Itu kerajaan lain. Dia nak apa? Dia nak pisahkan as a border. Sebagai sempadan. Patutlah England nak jajah negara lain sebab negara dia pernah jajah tu. Itulah. Betul. Patutlah Spain dengan France punya bangunan pun lebih kurang. Ya, betul. Spain, France, Rom, dia lebih kurang je. Sebab apa? Pernah dijajah oleh kerajaan yang sama. Nak bandingkan dengan Malaysia macam semut ni. Malaysia, kalau kamu nak banding dengan Malaysia lah kan, jom kita tengok. Malaysia macam semut ke? Dia kata, sekurang-kurangnya Malaysia ada dalam peta. Kan? Malaysia ada dalam peta. Macam besar sikit. Besar sikit. Kalau tengok Singapura, kan, perkataan Singapura lagi besar daripada tanah dia. Kan?
perkataan Singapura lagi besar daripada tanah dia. Tanah dia kecil je, perkataan lagi besar. At least Brunei ada nampak juga apa dia punya tu. Singapura tu kan? Tengok ni Singapura. Dah lah tak malu. Kan? Tulis perkataan Singapura tapi letak tulisan tu dekat pulau-pulau Indonesia. Dekat Singapura tu kat pulau tu kan? Buat malu je. Kan? Kecil ke metode. Ya. Pahang lagi besar apa. Jadi kalau kita bandingkan memang dulu Malaysia besar, dan kalau kita lihat di sini inilah tamadun Rom yang besar. Yang memang besar, dan ini yang kita katakan sebagai tamadun Rom. Kan? Betul lah. Betul tu. So itu yang kita pelajari tentang tembok-tembok Hadrian. Inilah dia tembok Hadrian yang asalnya panjang ni. Dia panjang sebenarnya sampai 117 km, tapi tadi kita tengok yang tinggal pendek itu je lah. Yang pendek itu je. Baik. Itu tembok pertahanan, dan satu binaan yang terakhir yang kita nak tengok pada hari ni iaitu apa? Cikgu, mana lagi panjang? Tembok Great Wall China ke tembok Hadrian. Tembok Rom tadi tu? Oh, okey. Kalau nak diikutkan, yang paling panjang sudah tentulah tembok besar Cina. Sebab tembok besar Cina panjangnya adalah 1,100 ke 4,000 kilometer. 4,000? Ya. Dia dari mana ke mana? Daripada laut sampailah ke tengah-tengah gunung, atas gunung. Daripada tepi laut sampai ke gunung. Bayangkanlah dia punya. Tak apa. Kalau kamu nak tahu, serius, memang serius. Serius. Kalau tak percaya, tak apa. Kita akan belajar tentang tamadun Cina ni. Saya tak kata saya tak percaya. Saya terkejut. Terkejut Kita akan belajar tentang The Great Wall of China ni pada bab yang ke-7 nanti. Lepas ni je. Lepas bab 6, bab 7. Ada orang kata yang Great Wall China tu boleh nampak dari angkasa luar. Daripada angkasa lepas, dari betul? Kat luar bumi lah. Daripada bulan lah katanya. Itulah. Nanti cuba tanya dia pernah pergi luar bulan ke ataupun luar bumi ke? Tapi saya tengok tu kat dalam buku dia kata fakta negara Cina. Tak adalah. Tapi itu fakta tu tak betul sebenarnya. Tak betul. Ya pasti. Okey. Mungkin saya kena tipu dengan buku. Okey. Ya, bukan kena tipu lah kan. Tetapi sebenarnya dalam hidup kita ni sebenarnya apa tahu? Banyak fakta. Tapi ada fakta yang memang fakta. Tapi ada fakta yang auta. Tahu fakta yang auta? Tahu. Fakta yang auta ni maknanya fakta yang membohong. Fakta yang tak betul. Fakta yang tak betul. So jangan percaya pada fakta yang auta. Kita kena cari fakta yang betul-betul fakta. Okey. Contoh macam kalau orang kata, faktanya Cikgu Rafi ajar sejarah. Itu fakta. Tapi kalau dia kata Cikgu Rafi tu ustaz, itu auta. Itu auta. Okey. Apa yang kata Cikgu Rafi tu ustaz? Okey, baik. So kita lihat bangunan yang terakhir kita nak lihat pada tamadun Rom ini iaitu tempat mandi awam. Tempat mandi awam. Maknanya apa? Tempat mandi yang terbuka kepada semua orang untuk mandi. So kita lihat. Mandi sesama. Yelah. Okey. So kalau kita lihat orang mandi ada sumisu tak apa lagi. Orang Rom percaya mandi penting untuk kebersihan dan kesihatan serta melambangkan kehidupan bertamadun. Jadi bagi memenuhi tuntutan tersebut, orang Rom membina tempat mandi awam. Betul. Macam tamadun Indus yang boleh digunakan oleh setiap orang. Maknanya semua orang boleh guna tempat mandi itulah. Dan mereka yang hendak menggunakannya akan dikenakan bayaran tertentu. Maknanya bayar tiket lah. Kena bayar. Memanglah. Habis nak bayar untuk apa? Untuk air, untuk sabun semua. Kan. Kita mandi kalau kena bayar tu macam lebih-lebih. Alah macam ni lah. Kamu mandi kat Port Dickson. Ingat tak bila mandi kat Port Dickson, lepas tu kamu nak kena mandi bilas balik kan? Bila bilas balik kan kamu pergi tempat mandi dia, tempat mandi macam bilik air tu untuk bayar 50 sen dan kamu bilas dia. Samalah tu. Tempat mandi awam.
Ya. Dan kalau kita lihat tempat mandi awam ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, termasuklah ada tandas, ada ruang mandi, ada ruang untuk mengurut, ada perpustakaan, Tempat mandi pun ada kemudian perpustakaan. Wah. ada bilik berehat, tempat bersenam, ruang mandi pula ada bahagian berasingan. Ada mandi air panas, ada mandi air sejuk, ada mandi air suam, ada yang mandi beruap, bersenam pun boleh. Bayangkanlah. Saya Ah, tahu dia macam mana sebab saya pernah nampak dalam ah. baca. So kalau kita lihat di sini, antara tempat mandi awam yang terkenal adalah termasuk Caracalla, iaitu di Rom, yang didirikan pada abad ketiga Masihi oleh Maharaja Caracalla. Tempat mandi ini boleh memuatkan sehingga 1,500 orang pada satu masa. Ini tempat mandi awam. Nampak? Diorang Pakai ini kolam. towel kan cikgu? Ya pakai towel lah, mandilah. Alah, macam korang lah pergi mandi kat air terjun ke, pergi mandi macam kat swimming pool ke, mandi beramai-ramai lah tu, sama lah tu. Tempat mandi awam sama lah tu. Kan? Oh ya. Air tu hijau sebab dah lama tak dibersihkan ya. Dah lama Air tak hijau dibersihkan. kan? Tapi orang tak mandi dah kat situ. Sebab tu ditinggalkan. Jadi inilah dia salah satu binaan Tamadun Rom, iaitu tempat mandi awam. So, kalau kita lihat di sini, okey, ada enam binaan Rom, iaitu bermula dengan Colosseum, kemudian kita ada Pantheon, Aqueduct, kemudian tembok pertahanan, tempat mandi awam, dan satu lagi apa? Satu lagi iaitu Jalan Raya Rom. So ada 6. Ya, dan ini semua telah Jalan dibina raya semasa waktu tu dia guna kenderaan apa? Kuda. kereta kuda. Kereta kuda. Jadi itulah binaan-binaan yang telah dilakukan pada tamadun Rom dulu. Dan bagaimana mereka boleh ada kemajuan-kemajuan ini ya? Kerana mereka ada ilmu, iaitu ilmu architecture, iaitu ilmu yang dibawa oleh Marco Vitruvius ini. Okey, iaitu seorang arkitek Marco Vitruvius ini yang telah menulis buku On Architecture. Dibantu pula oleh para pemimpin dia, iaitu seperti Marcus Vicinius Agrippa. Dia ni juga membantu Marco Vitruvius untuk membuat binaan-binaan itu. So itulah kelebihan tamadun Rom. Okey. Boleh. Kena carilah. Kena cari. Jadi kalau kita lihat dengan itu, dengan adanya binaan-binaan ini dan tempat mandi awam, maka dengan itu tamatlah bab yang ke-6 ini. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah dia berkaitan bab yang Yes, ke-6. po. Iaitu bab 6 berkaitan dengan tamadun Rom dan juga tamadun Yunani. Kenapa tak Tamadun sekejap? macam sekejap je kan. Tamadun Yunani kita belajar tentang sistem pemerintahan demokrasi. Betul. Topik ni memang best sebenarnya. Cuma kalau topik ni best kalau kita apa tahu, kalau kita dapat pergi tengok sendiri tempat-tempat tu kan. Kalau kita dapat pergi tengok sendiri tempat-tempat tu, kita kata, "Wush, cantik tempat ni, pandai dia orang buat." Jadi itulah yang akan menyebabkan kita kata, "Uish, lebih hebat dia orang ni sebenarnya." Ya, suka tamadun Rom ni kan. Ya, okey. So kalau kita lihat di sini, ada tak nama-nama yang telah ditulis ni seperti Pondugad. Pondugad. Okey. Ada rupanya. Jom kita terbang lagi nak? Okey. Pondugad. Iaitu okey, ini adalah Pondugad. Ini adalah kita kata sebagai aqueduct. Aqueduct? Kenapa bentuk dia lain macam? Jom kita tengok nak. Iaitu binaan tamadun Rom ni. So kita pun akan turun dan kita akan lihat apa sebenarnya yang ada di Pondugad ini. Lain macam ni.
Kan macam tak bagi turun aja. Okey, tak apa. Kita tengok lagi sekali. Boleh ke tak boleh? Apakah yang berlaku kan? Yes. Okey, inilah dia aqueduct. Binaan aqueduct. Pont du Gard. Inilah dia. Ya, walaupun kita kata ianya bridge, tetapi kalau kamu nak tahu, inilah dia tempat di mana saluran air, maknanya air mengalir. Air mengalir. Air mengalir untuk dibawa ke kawasan-kawasan pembinaan. Kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan pembinaan. Cuba kita tengok atas lagi sikit. Apakah yang ada di sini? Kita nak lihat. Ush. Orang yang kat depan. Okey. Inilah dia. Binaan dia. Okey, dan ini untuk dia membawa bekalan air. Ya, untuk membawa bekalan air. Tapi cantiklah tempat dia. Kan? Memang cantik tempat dia. Dan dia bersambung lagi ni. Sampai ke atas ni. Sampai ke atas ni. Macam mana nak tengok ke atas ni? Kan? Amazing macam mana dia orang boleh banner benda-benda yang sehebat ini Jadi kalau kita lihat daripada satu sudut, okey, kita tengok. Itulah dia bentuk dia, dan air itu sebenarnya turun daripada kawasan Bukit Bukau di atas. Kawasan Bukit Bukau di atas, dan air itu akan mengalir, okey, dan dibawa ke kawasan bandar. Ke kawasan bandar. Yes, yang ini sungai. Yang itu sungai. Okey, yang itu sungai, dan kita mungkin boleh lihat daripada atas. Cikgu teringin nak tengok daripada atas dia macam mana bentuk dia sebenarnya. Kalau dapatlah, kan. Okey. Okey, dia memanjang daripada sini. Okey. Dia ada tangga untuk, okey, dia bawa saluran air kat dalam ni. Dia bawa saluran air kat dalam tu. Macam mana orang-orang dulu ni boleh buat ya? Hebat orang dulu ya. View dia memang cantik. View dia memang cantik. Kamu perasan tak pokok-pokok dia ni macam pokok-pokok yang rendah-rendah, berdaun-daun halus, berdaun-daun, nampak tak? Dia tidak, pokok-pokok dia memang jenis yang macam ni. Tak ada daun besar-besar. So itu di Rome. Okay. So itu di Rome ya. Pont du Gard. Ini tempat yang kita telah pergi. Inilah dia saluran air yang dipanggil aqueduct. Dalam buku teks tadi kita belajar tentang aqueduct. So itulah dia salah satu yang berkaitan aqueduct. Dan mungkin kita boleh lihat satu lagi, iaitu berkaitan dengan ini. Okay. Ini tadi yang kita tengok tadi ni lah. Kan? Aqueduct tadi. Okay. Aqueduct tadi. Okay. Dan kita telah lihat berkaitan dengan, cuba cikgu nak tengok tempat Caracalla ni lah. Caracalla ni ada tak agaknya tempat mandi awam tu? Caracalla. Kan? Caracalla. Okay. Caracalla Bath. Ada rupanya. Siapa nak tengok? Jom. Jom. Bath of Caracalla. Ada lah. Bath of Caracalla. Di sini. Jom mandi. Gila, pantang jumpa air kau ni nak mandi. Okay. Bath of Caracalla. So mungkin kita boleh lihat. Besar tempat ni. Macam mana dia orang boleh. Okay, kalau kita mendarat. Ish. Rumah mandi ke ni? Wah. Lain macam rumah mandi dia. Serius lah, bangunan dia besarnya. Kan? Uish. Tak ada air pun, jom kita cari. Jom kita cari. Yang lain-lain pegang tangan takut hilang nanti. Kalau hilang kan tak boleh nak balik. Mak kang bising kang.
Apa dia panggil cikgu, cikgu bawa anak saya pergi jalan-jalan, dia hilang, mana pergi? Sudah. Besok nak sahur. Jangan. Okey. Sila pegang tangan ya. Sila pegang tangan. Sekarang SOP lah cikgu. Oh, Haris dia. Oh, COVID oh, patutlah COVID. Tak ada orang pun COVID ni Guna asal lah sarung ni. tangan. Guna sarung tangan ya. Okey. Apa kita Iyalah semua kot. polis COVID. COVID punya pasal lah ni. Kan? Jadi tak ada tempat. Kat mana tempat mandi dia? Kan? Kata ada tempat kolam air dia. Nama pun dah Bath of Karakala. Kat mana tempat mandi dia? Konon-konon tempat mandi dia kat mana? Tempat mandi dia mungkin dekat kawasan-kawasan sini kot. Jom kita tengok kat tepi-tepi dia tu. Mungkin kat situ ada kawasan mandi dia. Kat dalam kot. Jom kita tengok kat dalam. Nampak macam orang perang je. Kenapa nampak macam orang perang? Okey. Cantiknya. Ini binaan beribu tahun ni. Ada orang lah. Iyalah. Tapi masalahnya mana air dia? Tak runtuh ke? Dia dah runtuh sikit-sikit dah ni. Dah runtuh dah sikit-sikit ni. Dah runtuh dah sikit-sikit. Jadi inilah tempat bersejarah ya. Apa hal pula tiba-tiba kau nak scam? Apalah kau ni? Semua benda kau nak scam kan? Apa dah? Kan? Asal tengok benda sikit lain scam. Apa dah kau ni? Kan? Okey. Cuba bayangkan tengah mandi sekali-sekala runtuh kan. Kalau runtuh cuba mungkin boleh berendam kot, berendam dalam air. Kau tak kena runtuhan tu kan. Cikgu suspek sebenarnya tempat-tempat ni adalah tempat mandi lah sebenarnya. Ya kot, air dah lama tak guna kot, jadi dia kering. Kan, sebenarnya ni dulu tempat mandi ni, maknanya kolam air ni dulu ni. Betul. Sekarang dah tak ada tempat mandi dah. Dia dah tutup. Okay. Tapi dia buat tempat mandi, macam nak buat KLCC. Kan? Yang ini dekat Rom. Yang ini kat Rom. Okay. Yang ini memang betul-betul kat Rom. Tapi kena ingat tamadun Rom tu besar. Sebab itu kalau kita lihat ini tamadun Rom, ini rumah mandi awam dia. Jadi serupa je macam negara kita kan. Kalau kamu pergi Port Dickson semua kan nak mandi. Sama juga mandi beramai-ramai. Sama jugalah Dan mandi berjemaah. Mandi berjemaah kau. Dan di sini kalau rasanya ada stadium dan sebagainya lah. So ini tempat mandi awam yang berada di Karakala. Iaitu di mana ni? Iaitu di Rom. Ini betul-betul di Rom. Bath of Karakala, iaitu di Rom, iaitu di Itali. Okay. So kita dah melawat bulat-bulat tu apa? Yang mana bulat-bulat? Bulat-bulat tu bandar le. Yang bulat-bulat tu apa? Mana ada bulat-bulat? Yang macam 8. Yang macam 8 mana pula? Yang mana pula yang macam 8 tu? Dekat-dekat kan. Cek mata. Yang dekat dengan stadium. Kan stadium mana pula? Yang mana satu? Dekat tepi Karakala tu. Oh. Laut ke? Mungkin laut kot. Okey, turun balik. Jom kita lihat. Ada juga yang nak merayau, nak tengok. Apa benda ada yang bulat-bulat tu. Yang mana? Ni stadium lah ni. Ni stadium. Okey. Parco di Porta Capena. Ya, Abelicus Motelano. Ya, Ospedale Britannico. Kan. What? Nak mendarat. Ini kan stadium ni. Stadio Nando Martellini. Ya. Kabluki lah kakajajas. Ya. Entah apa saya Falik sebut dah tu. Ini dalam bahasa ni lah, bahasa Itali lah. Bahasa Itali. Ya. Dan inilah yang ada nampak ni. Yang korang suka sangat.
Apa? River apa? River Tiber. Sungai Tiber. Tiber. Itulah dia. Sungai Tiber. Di mana? Di Europe. Okay. Sungai Tiber kan. River Tiber. Memang betul nama dia Tiber. Nak marah buat apa kan? Kan. Jadi Tiber kat situ. My favourite part. Okay. Sungai Tiber ya. Ya, Alia. Okay. 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 Cikgu ada fan. Ada. Yang dekat bawah ni ada, yang dekat atas ada. Ada. Yang atas ni wall fan. Yang kat atas lagi ada ceiling fan. Yang tu ada fan lah. Memang ada fan. Kenapa? Memanglah. Fan kipas kan? Fan yang mana kamu maksudkan ni? Kan? Fan yang mana kamu maksudkan ni? Tak faham. Tak faham. Okay. Fan yang mana? Dalam chat ni ada orang sesat. Siapa yang sesat? Siapa pula yang sesat? Kan? Macam mana kamu mengenali orang sesat? Dia kata dia fan cikgu. Siapa pula? Sesat tu Yapin. Itulah. Kan? Tu kerajaan langit dah tu. Fan cikgu yang mana pula? Ini mesti die hard fan. Betul? Die hard fan Okay. Die hard fan tu sebenarnya bermaksud kipas susah mati. Kipas ya. Die hard fan kipas susah mati. Okay. Okay. Itu die hard fan. Kipas susah mati. Okay. Jadi okay. Jadi